Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pada petang ni kita akan saya akan sampaikan topik yang terakhir untuk sesi penilaian sesi dana kuasa elektrik, di mana untuk sesi yang ketiga ni modul lebih menjurus kepada pendekatan dan kaedah penilaian yang boleh digunakan di dalam menilai tanah, bangunan, loji dan jentera. Okey. Seperti mana yang kita ketahui pagi tadi, kita lebih kepada saya menerangkan dari aspek latar belakang jentera, latar belakang jana kuasa, kemudian cara buat laporan periksa, dan sekarang ni setelah kita dah kumpul semua data, maka kita akan pergi proses yang terakhir, iaitu penentuan nilai pasaran ataupun nilai modal ataupun sewaan bagi tanah, loji dan jentera. Tanah, bangunan, loji dan jentera. Jadi sebelum kita memulakan topik penilaian untuk petang ni, pertama sekali ingin saya katakan di sini bahawa stesen jana kuasa elektrik merupakan salah satu jenis harta tanah khas. Kenapa ia dipanggil sebagai harta tanah khas? Kita tengok definisi harta tanah khas yang diberi di bawah, yang diberi menurut Manual Valuation Standard 2019. Secara definisinya bukan sejenis properti yang mempunyai ciri-ciri yang khas, yang jarang sekali, di mana kalau nak sekiranya hendak dijual pada nilai pasaran bagi seorang sahaja pembeli, satu sahaja pembeli, dengan tujuan untuk meneruskan kegunaan sedia ada, melainkan ia dilupuskan secara individu dalam konteks perniagaan. Jadi apabila kita mengatakan harta tanah khas, harta tanah khas ni maksudnya dia merupakan sejenis harta tanah di mana dia pasarannya adalah terhad. Apa yang dimasukkan terhad hanya pembeli yang hendak memperoleh harta tanah khas ni mestilah mempunyai pengetahuan yang sempurna serta mempunyai pengetahuan yang secara teknikal mengenai sesuatu harta tanah yang hendak urus niaga. Dalam konteks stesen jana kuasa elektrik ni, maknanya di sini ialah penjual akan menjual stesen jana kuasa tersebut kepada pembeli dengan harapan pembeli tersebut akan meneruskan operasi ataupun perniagaan stesen jana kuasa tersebut walaupun bertukar milik. Okey. Dalam konteks kita nak menerangkan harta tanah khas ni, pertama sekali, disebabkan harta tanah khas ini tidak mempunyai perbandingan di dalam pasaran, maka kita perlu menggunakan kaedah-kaedah penilaian yang bersesuaian. Dalam konteks kita nak menyatakan proses penilaian stesen jana kuasa ni, kita akan merujuk kepada peranan penilai yang telah diberi di bawah Seksyen 19 Akta Penilai Pentaksir Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta 1981, di mana salah satu peranan ataupun fungsi penilai adalah untuk menjalankan kerja-kerja penilaian valuation of all lands and building and all interests therein, including trees, crops, furniture, fixture, trade stocks, plant, machinery, equipment and other effects. Maksudnya ialah penilai akan menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas tanah, bangunan dan segala kepentingan yang terkandung di dalamnya, termasuklah pokok-pokok, tanaman, perabot, lekapan, stok perniagaan, loji, jentera, perkakasan dan lain-lain komponen ataupun lain-lain perkara yang terkandung di dalam harta tanah. Jadi dalam konteks plant machinery ataupun penilaian loji dan jentera, dia terkandung di dalam all interest therein, segala kepentingan yang terkandung di dalam tanah dan bangunan. Okey. Dalam konteks yang lebih spesifik, okey, seperti mana yang saya katakan yang saya telah nyatakan di dalam modul yang kedua, aset dan kepentingan yang boleh dinilai dalam konteks stesen jana kuasa elektrik terdiri daripada dua komponen utama, iaitu tanah, bangunan, struktur dan binaan, atau loji dan jentera, atau gabungan gabungan item yang pertama dan item kedua. Yang ini lebih kepada penilaian nilai modal secara komprehensif. Jadi dalam kita nak menentukan nilaian bagi
stesen jana kuasa, kita masih lagi menggunakan 3 pendekatan, iaitu pendekatan pasaran melalui kaedah perbandingan, pendekatan pendapatan melalui penggunaan 2 kaedah sama ada kaedah pelaburan ataupun kaedah keuntungan, dan juga kaedah pendekatan kos dengan menggunakan kaedah kos. Jadi dalam konteks yang lebih khusus, pendekatan perbandingan kebanyakannya digunakan untuk menaksir tanah sahaja, di mana kita akan adaptasi ataupun kita akan menganalisis tanah kosong yang telah diurus niaga dan kita akan buat pelarasan untuk menentukan nilai tapak bagi stesen jana kuasa. Manakala bangunan stesen jana kuasa pula kita akan menggunakan pendekatan kaedah kos. Jadi secara khususnya di dalam kita menjalankan kerja-kerja penilaian yang melibatkan harta tanah khas, ada 2 kaedah penilaian yang utama, kaedah kos ataupun kaedah keuntungan ataupun kaedah akaun. Jadi salah satu kaedah ni akan digunakan sebagai asas di dalam menentukan nilaian. Sebagaimana yang kita ketahui, stesen jana kuasa elektrik ni merupakan salah satu harta tanah yang dikategorikan sebagai profit oriented. Mana profit oriented, nilai yang paling kaedah penilaian yang paling sesuai adalah kaedah akaun. Namun begitu, sekiranya keadaan perniagaan tersebut dalam keadaan moderate ataupun below moderate, maknanya kita tidak dapat lagi menggunakan kaedah akaun ataupun kaedah keuntungan di dalam menentukan nilai pasaran. Maka alternatifnya kita akan menilai aset tetap sahaja dengan menggunakan kaedah kos. Jadi penggunaan kaedah keuntungan dan kaedah kos ni bergantung kepada performan ataupun keboleh daya majuan pengoperasian stesen jana kuasa. Kalau stesen jana kuasa tu menjana pulangan ataupun pendapatan yang menguntungkan, maka kaedah keuntungan adalah yang terbaik. Tetapi sekiranya stesen jana kuasa tu mempunyai track keuangan yang tak memuaskan, maka kita akan taksir aset sahaja dengan menggunakan kaedah kos. Okey, kita tengok takrifan nilai tahunan dan nilai tambah sebagai asas di dalam menentukan kadaran. Sebagaimana yang kita ketahui, bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia dan Labuan, wilayah-wilayah ini menggunakan Akta Kerajaan Tempatan 1976 sebagai undang-undang pentadbiran kerajaan tempatan, termasuklah di dalam menentukan kadaran. Bagi negeri-negeri yang menggunakan Akta Kerajaan Tempatan 1976, maka option yang ada sama ada menggunakan nilai tahunan ataupun nilai tambah sebagai asas nilaian di dalam menentukan kadaran. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, disebabkan kedua-dua negeri ini tidak menggunakan Akta Kerajaan Tempatan 1976, maka option yang ada sebagaimana yang tercatat di dalam Local Authorities Ordinance 1996 di negeri Sarawak dan Local Government Ordinance 1961 yang digunakan di Sabah, maka kedua-dua negeri ini hanya menggunakan annual ratable value ataupun annual value, dengan kata lain yang menggunakan nilai tahunan. Jadi kita tengok apakah yang ditafsirkan sebagai nilai tahunan. Kalau kita baca nilai tahunan, ayat panjang, ceritanya ialah sewa bersih campur agoin dapatlah sewa kasar, dan sewa kasar tersebut adalah nilai tahunan dengan syarat tidak termasuk dalam konteks pilihan machinery ini ialah any machinery used for any or all of the following purposes: the making of any article or part of an article, the altering, repairing, ornamenting or finishing of any article, the adapting for sale of any article. Ceritanya sekarang ialah jentera machinery tidak diambil kira di dalam menentukan nilai tahunan. Okey, maksudnya maksudnya secara spesifiknya nilai tahunan ni hanya mengambil kira tanah dan bangunan. Okey, hanya mengambil kira tanah dan bangunan. Okey, manakala bagi negeri-negeri yang tidak menggunakan nilai tahunan, masa sekarang ni saya tahu 2 negeri, saya tak tahu kalau ada negeri lain, Johor dan Melaka menggunakan nilai tambah sebagai asas nilaian bagi masuk kadaran. Di mana nilai tambah ni kita merujuk kepada
nilai pasaran sebagaimana yang ditakrifkan di dalam Seksyen 2 Akta Penyertaan 1976. Sabah dan Sarawak tidak menggunakan nilai tambah kerana tidak ada peruntukan. Kalau tak silap saya, tidak ada peruntukan mengenai pemakaian asas nilaian nilai tambah di dalam menentukan kadaran. Jadi, dalam konteks penilaian ni, walaupun saya menjelaskan ataupun saya menerangkan mengenai nilai tahunan dan nilai tambah, namun begitu ia masih lagi tertakluk pada tujuan penilaian stesen dana kuasa. Kalau nilai tahunan dan nilai tambah, kita tak akan ambil kira nilai jentera. Okay? Mesin ini kita tak ambil kira. Tetapi dalam bagi penilaian bagi tujuan selain daripada kadaran, bergantung kepada tujuan nilaian, sama ada nak nilai tanah dan bangunan ataupun nak nilai loji dan jentera ataupun kedua-dua item tersebut. Okey, untuk langkah pertama kita tengok penilaian tanah, bangunan, binaan dan struktur. Okey, secara umumnya untuk penilaian tanah, bangunan, binaan dan struktur, kita akan menggunakan dua kaedah penilaian sahaja, iaitu kaedah kos atau kaedah account ataupun kaedah keuntungan. Okay, kaedah account. Macam saya katakan tadi, penggunaan sama ada kaedah kos ataupun kaedah account sebenarnya bergantung kepada performan syariah, performan stesen dana kuasa tersebut. Ya. Okey. Secara umumnya, pilihan pertama apabila kita nak menilai bangunan yang pegangan, saya sebut pegangan, pegangan yang mempunyai unsur-unsur profit, kaedah yang paling bukan utama, yang paling sesuai adalah kaedah account ataupun kaedah keuntungan. Namun begitu, sekiranya account yang disediakan oleh operator tidak menunjukkan performan keuangan yang cemerlang, maka option yang terakhir yang kita akan guna adalah kaedah kos. Kaedah kos ini maknanya kita akan nilai aset tersebut semata-mata. Okey, dan tidak lagi berdasarkan account. Sebab kita tahu perniagaan ni ada pasang surut. Tetapi pada saya, stesen jana kuasa ni sebenarnya dia tidak terkesan dalam apa-apa keadaan sekalipun sebab permintaan elektrik adalah tinggi. Permintaan elektrik adalah tinggi berbanding dengan harta-harta khas yang lain. Okay? Jadi dalam konteks saya nak menjelaskan pendekatan dan kaedah penilaian di dalam penilaian stesen jana kuasa ni, saya akan sentuh kaedah kos dan kaedah keuntungan ataupun kaedah account. Walau bagaimanapun di dalam penentuan kaedah kos ada juga elemen penggunaan kaedah perbandingan ataupun comparison. Sama sekali dalam tujuan kita untuk menentukan nilai tanah. Sebab nilai bangunan kita akan menggunakan kaedah kos. Okey, kita tengok kaedah kos. Apa yang dikatakan sebagai kaedah kos? Merupakan suatu kaedah yang melibatkan penentuan kos bagi penggantian sesuatu harta tanah dengan mempertimbangkan perbelanjaan-perbelanjaan yang digunakan bagi menggantikan harta tanah tersebut. Dalam konteks kos ni, kita akan melihat dua komponen utama, iaitu restatement dan indemnity. Yang itu juga menjadi asas di dalam penilaian insurans. Okey, di dalam kaedah kos ini juga, ia melibatkan tiga komponen utama penilaian, iaitu nilai tanah dengan menggunakan kaedah kos, nilai bangunan dengan menggunakan pendekatan kos bangunan, dan satu lagi ialah kadar susut nilai. Kadar susut nilai ni dia ada beberapa pendekatan yang kita boleh gunakan. Seperti mana yang saya katakan tadi, ada salah seorang daripada peserta tanya saya mengenai susut nilai. Susut nilai ada banyak kaedah susut nilai, tetapi yang paling mudah difahami, yang paling banyak yang digunakan adalah kaedah garis lurus dan kaedah reducing balance. Okey, dalam menentukan nilai harta tanah, nilai tanah, maka perbandingan urus niaga tanah kosong perusahaan, seplot sesebuah digunakan dengan mengambil kira faktor-faktor pelarasan nilai seperti masa, lokasi, kedudukan, keadaan tanah, facility, accessibility, saiz, pegangan tanah dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok kesemua ni adalah adjustment factor ataupun faktor pelarasan. Kalau kita grupkan faktor-faktor pelarasan ini, dia terdiri daripada dua faktor pelarasan utama, iaitu faktor masa dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor masa ni, kenapa saya kata faktor-faktor masa? Sebab faktor-faktor masa ni boleh diperolehi melalui laporan ekonomi, laporan pasar harta, dan biasa kadar ni adalah kadar yang diwakilkan. Berbeza dengan faktor-faktor pelarasan yang lain berdasarkan kepada
pengalaman valuer itu sendiri di dalam membuat penilaian dengan menggunakan kaedah perbandingan. Jadi dalam konteks yang paling mudah, apabila kita nak menilai stesen jana kuasa dengan menggunakan kaedah kos tanah, kita akan menggunakan kaedah market comparison ataupun perbandingan pasaran tanah kosong industri kosong. Tanah kosong industri lot sesebuah. Bangunan pula, kos pembinaan sekaki persegi ataupun semester persegi akan digunakan dengan kita membuat rujukan kepada juru ukur bahan. Sebab juru ukur bahan ni tahu apa ni, kos sepatutnya kos untuk membina stesen jana kuasa berdasarkan kepada beberapa perkara yang dipertimbangkan di dalam menentukan kos. Dan susut nilai pula digunakan untuk menentukan nilai semasa stesen tersebut. Sebab kos yang akan diberikan oleh QS adalah baru. Jadi kalau kita nak adopt kos tersebut dengan kesesuaian harta tanah ni, harta tanah yang kita nilai, kita akan tengok usia bangunan itu sendiri. Dengan usia bangunan itu sendiri, kita akan menentukan berapakah nilai kos bangunan setelah mengambil susut nilai. Tetapi dalam kebanyakan penilai, apabila menjalankan penilaian dengan menggunakan kaedah kos, kebanyakan penilai lebih banyak menggunakan pendekatan garis lurus berbanding dengan pendekatan declining balance, pendekatan reducing balance dan sebagainya. Okey, ini adalah ringkasan dalam pemakaian kaedah penilaian kos. Kita ada tanah, bangunan, binaan, struktur dan logi dan jentera. Kes jentera ni sekiranya penilaian untuk capital value, nilai pasaran, bukan untuk kadaran. Tapi kalau untuk kadaran terhad sehingga pada tanah dan bangunan sahaja. Okey. Seperti yang mana yang saya telah terangkan tadi, saya telah membuat rujukan kepada QS untuk mendapatkan anggaran kos binaan bagi pembinaan stesen jana kuasa elektrik. Di mana kos yang telah diberikan oleh seorang juru ukur bahan kepada saya, anggaran kosnya sekitar 2,800 hingga 3,200 semeter persegi. Okay? Di mana kos tersebut tidak termasuk kos infrastruktur dan kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. Okay? Maksudnya dia lebih kepada kos binaan bangunan sahaja. Okay? Kemudian kita tengok komponen lain yang terdapat di dalam kaedah kos, di mana yang saya katakan tadi, ada dua komponen utama, iaitu dalam konteks bangunan. Ini rujuk pada kos bangunan. Kita ada kos penggantian semula baru ataupun disebut sebagai RCN. Ada juga yang disebut sebagai NCRC. RCN merujuk pada kos baru, kos bangunan baru siap. Okey, kos bangunan baru siap ni biasanya kita akan tengok, kita akan rujuk pada berapa kos binaan yang telah ditentukan ataupun yang telah ditetapkan oleh QS. Okey, dalam konteks kita menentukan kos ni, kita ada banyak sumber yang kita boleh rujuk. Sama ada kita rujuk kepada buku panduan yang diterbitkan oleh firma juru ukur bahan Indonesia, ataupun kita merujuk pada BCIC. Kalau dulu BCIC yang Building Cost Information System. BCIC. Building Cost Information Center. Okey, dia akan nyatakan berapa kos bangunan daripada tingkat substructure, superstructure dengan main structure. Semua sekali dia akan ambil kira di dalam kos. Kemudian yang kedua ialah depreciate current replacement cost. Maksudnya kos baru setelah ditolak dengan susut nilai. Okey. Jadi maksudnya apabila kita nak nilai bangunan sedia ada, kita pastinya kita akan menggunakan kos masa. Dan bangunan sedia ada tu kita akan tolak dengan susut nilai yang telah kita kena pasti. Macam saya katakan tadi, susut nilai ni ada dua jenis. Okey, dia bergantung kepada aset yang kita nilai. Kebiasaannya untuk bangunan, struktur, binaan, kita kebanyakan penilai menggunakan kaedah pendekatan garis lurus. Manakala yang melibatkan peralatan elektrik, elektronik, mekanikal, kebiasaannya kita akan menggunakan pendekatan reducing balance. Soalan yang satu lagi yang timbul ialah perabot macam kursi, meja dan sebagainya. Kursi, meja dan sebagainya kita akan menggunakan pendekatan garis lurus. Okay? Kita tengok contoh penilaian pertama. Saya ambil satu stesen jana kuasa sebab saya tak dapat dia punya plan lantai secara spesifik. Kerana seperti mana yang saya katakan tadi,
stesen jana kuasa ni adalah salah satu daripada komponen sensitif. Jadi saya cuma dapat maklumat umum mengenai sebuah stesen jana kuasa di mana kawasan tanah yang saya peroleh adalah 254 hektar. Okey. Manakala bangunan stesen jana kuasa ni berdasarkan maklumat yang dibekalkan kepada saya adalah 70, tak silap saya lebih kurang dalam 70 ke 60% daripada keluasan tanah tersebut. Jadi apabila saya buat anggaran, saya dapat ukuran dua struktur utama, iaitu struktur utama mempunyai keluasan lebih kurang 294,000 meter persegi, manakala struktur tambahan lebih kurang 126,000 meter persegi. Kemudian elemen yang ketiga ialah infrastruktur terdiri daripada jalan lebih kurang dalam 64,000 meter persegi, kemudian lain lebih kurang 100,000 meter persegi, dan binaan-binaan lain lebih kurang dalam 66,000. Maklumat lain, harta ini merupakan pegangan 99 tahun dengan baki pajakan 75 tahun. Contoh kata saya, sebenarnya saya ambil secara kasar. Terletak di Bukit Bekalan Baru, daerah Manjung, Perak, terletak lebih kurang 3 km dari jalan utama. Sebenarnya saya nak beritahu sini berada di dalam Bukit Ipoh, daerah Libul. Sebenarnya saya lupa nak padam. Okey, berdasarkan kepada maklumat yang kita peroleh, ini adalah senarai perbandingan. Okey, saya nak buka nama tu, saya silap mungkin yang daerah. Okey, kita ada perbandingan A, perbandingan B, C dan D. Merupakan harta-harta perbandingan yang kita peroleh daripada data pasaran harta tanah. Okey, sales evidence, saya beritahu tentang sales evidence. Sales evidence ada dua cara, sama ada kita beli yang dekat JPH dan satu lagi ialah sales evidence yang diterbitkan oleh NAPIK merujuk kepada harta tanah yang diurus niaga lebih daripada 1 juta dan 10 juta. Dan banyakkan industri ni tentu tanahnya lebih daripada 1 juta. Jadi untuk dapat maklumat data perbandingan tanah perindustrian, saya rasa tak ada masalah, kita boleh akses website NAPIK untuk dapatkan maklumat harta. Kemudian berdasarkan perbandingan ni, kita akan buat analisis. Okey, macam saya katakan tadi, untuk perbandingan hanya untuk tanah kosong sahaja. Jadi, berdasarkan kepada data perbandingan tersebut, kita akan buat analisis. Pertama sekali, kita akan tentukan pelarasan masa. Kita tengok tarikh transaksi sekian. Kemudian kita akan dapat nilai tanah terlaras. Baru kita tambah dengan pelarasan-pelarasan lain. Dan akhir sekali, kita akan dapat nilai tanah terlaras semeter persegi. Soalan di sini ialah, ini adalah pajakan 99 tahun. Di mana kita nak letakkan pelarasan pegangan tanah? Maka pelarasan pegangan tanah kita menggunakan pendekatan annual equivalent. Okey, jadi kita analisis dia punya pelarasan ni, contohnya lot 4585 baki pajakan 70 tahun, sedangkan subjek bukti 75 tahun. Jadi apabila kita buat analisa, nilai dia naik lebih kurang 0.0003. Itu bersamaan dengan 269,12 meter persegi. Sama seperti dengan lot-lot perbandingan yang lain. Mana yang saya tunjuk di sini ni, yang saya tunjuk di ruangan ini adalah merujuk pada pelarasan pegangan tanah. Sebab walaupun pegangan pajakan tetapi tidak sama dari segi tempoh pajakan. Kemudian apabila kita dah buat analisis, kita akan pilih perbandingan yang terbaik. Antaranya ialah yang paling sikit sekali dia punya adjustment factor. Jadi dalam contoh ni saya ambil lot A sebagai harta tanah yang hampir sebanding dengan subjek bukti. Kemudian langkah berikutnya ialah kita akan menentukan nilai bangunan, struktur dan binaan dengan menggunakan kaedah kos. Contohnya bangunan A, stesen jana kuasa, kita dapatkan kos antara 2,800 ke 3,200. Jadi saya ambil 2,800 sebab ini kos sikit. Kemudian bangunan tambahan ni, struktur tambahan ni biasanya merujuk pada AFA, salary floor area, kita andaikan. Jadi dalam satu minggu kita ambil separuh daripada kos bangunan dan kita akan dapat nilai bangunan yang kita nampak sekarang ini adalah RCN. Nilai penggantian baru. Disebabkan bangunan ni telah katakan dia berusia lebih kurang bangunan ni berusia 40 tahun ataupun 30 tahun, lebih kurang dalam 20 tahun. Maka kita akan ambil kira susut nilai dia sebanyak 50%. Susut nilai ni merangkumi susut nilai fungsi, susut nilai
fizikal dan susut nilai ekonomi. Jadi katakan kita buat andaian susut nilai dia adalah 50% sebab kita tahu dia punya working space dia agak ekstensif. Jadi kita akan dapat nilai nilai pergantian baru tersusut nilai sebanyak 323,000 dan 323 juta. Kemudian kita ambil komponen yang kedua iaitu jalan raya pun sama juga. Kita akan ambil kos pembinaan jalan raya 1 meter persegi. Okey. Dan kita akan tolak susut nilai, kita akan dapat nilai susut nilai. Kemudian kemudahan sama juga seperti di atas dan last sekali binaan lain. Jadi apabila kita jumlahkan semua ni kita akan dapat nilai pasaran bagi stesen jana kuasa tersebut sebanyak 1.104 bilion. Memang kos saya dah ada rujuk dengan salah seorang operator salah seorang operator stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa value dia takkan kurang daripada 1 juta. Okey, mesti lebih daripada juta. Jadi nilai yang kita dapat sekarang ini merujuk pada nilai pasaran dan bagi PBT yang menggunakan nilai tambah sebagai asas nilaian, maka ini adalah nilai tambah yang boleh digunakan sebagai asas di dalam menentukan kadaran. Berikutnya adalah pendekatan. Setelah kita katakan bagi negeri-negeri yang menggunakan nilai tahunan dengan nilai sewa, sebab saya sama. Okey, untuk menentukan sewa kita ada dua pendekatan sama. Kita gunakan pendekatan kesamaan tahunan ataupun disebut sebagai annual equivalent ataupun kita menggunakan pendekatan decapitalization. Melalui kedua-dua kaedah ni kita akan dapat tentukan sewa tahunan bagi stesen jana kuasa tersebut. Dan untuk menentukan nilai tahunan, maka kita akan dapat sewa bersih tambah dengan apa sebanyak 500 dan ini adalah nilai tahunan yang boleh kita gunakan sebagai asas di dalam menentukan kadaran. Kerana ada dua cara untuk menentukan nilai sewaan. Sebab nilai sewaan dengan nilai tahunan ni dia dalam kelompok yang sama. Sebab nilai tahunan berasaskan kepada nilai sewaan. Kemudian kita tengok pendekatan yang kedua iaitu kaedah kedua untuk nilai stesen jana kuasa tanah bangunan dan tanah bangunan binaan struktur dan juga dengan logik. Kita tengok kaedah yang kedua iaitu kaedah keuntungan ataupun kaedah account. Kaedah account ni yang paling penting sekali ialah yang pertama sekali kita tengok apa yang ditafsirkan sebagai satu sebagai kaedah keuntungan merupakan satu kaedah yang menjadikan hasil keuntungan yang diperoleh oleh sesuatu perniagaan merujuk pada data perakaunan yang disediakan oleh pengusaha atau operator perniagaan. Apa yang saya katakan di sini, apabila kita nak menjalankan kerja-kerja penilaian dengan menggunakan kaedah keuntungan, akaun untung rugi adalah dokumen yang utama sekali. Sebab dalam akaun tu, kalau katakan kita dapat akaun rugi, kita tengok syarikat tu mencatatkan kerugian, automatik kaedah keuntungan tak dipakai. Kalau dia mencatatkan kerugian ataupun dia mencatatkan keuntungan nominal ataupun abnormal profit. Abnormal profit ni kira cukup makan pun sama juga kita akan tolak tepi. Maknanya automatik kaedah akaun tak boleh digunakan di dalam penilaian stesen jana kuasa. Mana kita terpaksa menggunakan kaedah kos sebagai asas di dalam penilaian. Walau bagaimanapun sekiranya akaun untung rugi ataupun akaun perdagangan bagi stesen jana kuasa tersebut mencatatkan keuntungan normal, maka akaun tersebut boleh dijadikan sandaran ataupun asas untuk kita menaksir stesen jana kuasa dengan menggunakan kaedah keuntungan. Okey, apakah komponen utama ataupun komponen penting yang terdapat di dalam kaedah ataupun kaedah akaun ataupun kaedah keuntungan? Pertama sekali ialah pendapatan kasar. Dalam konteks stesen jana kuasa ialah hasil yang diperoleh melalui penjualan arus elektrik. Okey, dalam konteks ni kita akan merujuk pada IPP. Biasanya IPP lah sebab IPP yang akan menjual arus elektrik kepada DMB. Okey, kalau stesen jana kuasa tu digerakkan oleh DMB, itu cerita lain. Okey, itu cerita lain. Maknanya kita akan menggunakan kaedah kos. Isunya sekarang sekiranya IPP, penjana tenaga bebas, tenaga elektrik bebas. Di mana IPP ni dia menyediakan stesen jana kuasa dan arus elektrik yang dijana oleh IPP ni akan dijual kepada DMB.
Jadi pendapatan kasarnya di sini adalah merujuk pada arus elektrik. Arus elektrik yang dijual kepada TMB. Jadi pendapatan kasar ni pertama sekali kita tengok dia punya apa ni, dia punya apa ni, apa nama ni, dia punya volume ataupun dia punya bila apa ni, jumlah megawatt yang dihasilkan setahun dan harga bagi setiap megawatt yang dijual kepada TMB. Maksudnya kita akan dapat dia punya jumlah arus tahun yang dihasilkan oleh stesen jana kuasa dan kita akan darab dengan harga jualan seunit. Maksudnya seunit. Kemudian yang kedua ialah kos operasi. Kos operasi merujuk pada pengoperasian tahunan. Pengoperasian tahunan stesen jana kuasa meliputi gaji pekerja, apa nama ni, gaji pekerja, bekalan air, bekalan elektrik, telekomunikasi, kemudian lesen. Maksudnya bayaran yang apa ni, yang teraku setiap tahun, yang wajib dibayar, yang wajib dikeluar oleh operator. Penyelenggaraan tak masuk, penyelenggaraan dia akan masuk di dalam outgoings. Okey. Kemudian apabila pendapatan kasar kita tolak kos operasi, okey, kita akan dapat satu komponen yang dikenali sebagai baki boleh bagi. Daripada baki boleh bagi ni kita akan split kepada dua. Pertama sekali ialah hak dan keuntungan pengusaha dan satu lagi ialah nilai sewa kasar. Nilai sewa kasar adalah nilai sewa tahunan. Jadi dalam konteks penilaian kadaran, setelah kita tolak hak dan keuntungan pengusaha, baki yang kita dapat tu adalah nilai sewaan kasar dan nilai sewaan kasar tu sama takrifan dia dengan nilai tahunan dan itu dijadikan sebagai asas di dalam menentukan kadaran. Cuma apabila kita nak menentukan nilai modal, kita akan pergi proses berikutnya iaitu tolak dengan perbelanjaan agoi, kita akan dapat nilai sewaan, kemudian kita akan menilai modalkan dengan menggunakan angka tahun belian ataupun KTB ataupun year purchase. Year purchase bergantung kepada pegangan tanah stesen jana kuasa tersebut, sama ada freehold ataupun leasehold. Okey, kita tengok satu contoh pengiraan dengan menggunakan penilaian kaedah keuntungan. Tentukan nilai sebuah stesen jana kuasa yang dijana dengan menggunakan arang batu. Berikut adalah maklumat pendapatan dan perbelanjaan operasi stesen tersebut. Anggaran penghasilan arus elektrik 1010 megawatt. Anggaran hasil pendapatan seunit RM1.5 per kilowatt sejam. Kos bahan api 40% daripada pendapatan kasar. Kos operasi 30% daripada pendapatan bersih. Keuntungan usaha 40%. Kadar hasil pelaburan 12%. Maklumat lain, harta tanah ini adalah pegangan pajakan 30 tahun dengan baki pajakan 14 tahun. Okey. Jadi berdasarkan data yang kita dapat ini adalah data anggaran kasar. Proses penilaiannya ialah kita kena tengok jadual conversion table daripada berapa 1 megawatt bersama dengan 1000 kilowatt ataupun 1 kilowatt bersama dengan 0.01 megawatt. Masa bila kita nak guna? Masa kita nak tentukan hasil pendapatan seunit. Sebab yang kita dapat ni seunit RM1.5 per kilowatt jam. Kita kena convert dalam bentuk megawatt. Okey. Jadi proses penilaian sama juga. Ini adalah satu proses penilaian secara umum. Okey, contoh penghasilan pendapatan kasar untuk pendapatan kasar stesen jana kuasa ni adalah 1000 pada kilowatt Okey. Maknanya 1.010 1.110.000 kilowatt kali dengan RM13,140 kilowatt setahun. Mana datang RM1.5 kali 24 jam kali 365. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat jana kuasa tu dia akan beroperasi 24 jam Dia bukan dia bukannya ada waktu henti tugas Dia bukannya macam perniagaan biasa lepas 10 malam stop. Stesen jana kuasa dia akan beroperasi 24 jam. Dan setiap arus elektrik yang disalurkan, yang dijualkan kepada TMB akan dijual berdasarkan pada unit tentu. Okey, kadar sini sebenarnya adalah satu kadar yang serujuk pembelian tenaga elektrik daripada pengguna domestik. Okey. Kemudian kita akan tolak kos bahan mentah untuk menghasilkan stesen jana kuasa katakan 40% daripada pendapatan kasar lebih kurang dalam 5 bilion. Okey. Kemudian kita dapat pendapatan bersih lebih kurang 7 bilion. Tolak kos operasi katakan 30%. Operasi ni kita bila tak 30 hingga 40%. Kalau lebih pada 40%, perniagaan tu tak viable
Okay, maksudnya kita boleh letak antara 30 ke 40% dan kita akan dapat divisible balance ataupun baki boleh bahagi. Daripada baki boleh bahagi ni kita akan tolak hak pengusaha sebanyak 30% dan kita akan dapat nilai sewa kasar. Bagi tujuan kadaran kita akan stop dekat sini sampai nilai sewa kasar, di mana nilai sewa pasaran kasar sama dengan nilai tahunan. Tetapi sekiranya kita nak menentukan nilai modal stesen jana kuasa ni, kita akan teruskan proses yang berikutnya, tolak upway, kita dapat nilai sewa bersih dan kita akan kali dengan ETB untuk 14 tahun penuh dengan kata hasil 12% dan kita akan dapat nilai stesen jana kuasa sebanyak 19.36 bilion. Jadi ini adalah dua kaedah penilaian yang boleh kita gunakan di dalam menentukan nilai modal bagi stesen jana kuasa. Seperti yang saya katakan tadi, dalam yang harta tanah yang memotifkan keuntungan, pendekatan yang paling sesuai adalah kaedah peruntungan ataupun kaedah account. Namun begitu, penggunaan kaedah account ni dia ada batasan-batasan tertentu. Antaranya ialah bergantung kepada akaun yang disediakan oleh operator. Macam saya katakan tadi, sekiranya akaun untung rugi itu mencatatkan kerugian, automatik kaedah akaun tak dipakai. Ataupun akaun yang dibekalkan oleh operator itu menunjukkan keuntungan abnormal ataupun keuntungan balik modal pun sama juga kita akan tolak tepi. Dalam keadaan ini kita akan menggunakan kaedah cost sebagai alternatif kepada kaedah akaun. Sekiranya akaun yang dibekalkan oleh syarikat jana kuasa elektrik tersebut mencatatkan kerugian ataupun keuntungan abnormal. Bukan normal. Keuntungan normal automatik kita boleh pakai. Yang ini adalah abnormal dan rugi. Maknanya kita akan tolak tepi pada kita akan menilai kepentingan stesen jana kuasa itu berdasarkan kepada aset tetap yang dimiliki. Sebab itu dalam kaedah akaun menggunakan pendekatan penilaian intangible asset. Tetapi sekiranya intangible asset itu tidak mencatatkan keuntungan, maka alternatifnya adalah dengan menggunakan kaedah cost, iaitu menilai tangible asset. Okey, bagi nanti yang menggunakan nilai tambah sebagai asas nilai kadaran, ini dah dikatakan sebagai nilai tambah sebagaimana yang ditafsirkan di dalam Seksyen 2 Akta Kerajaan 1976. Okey, ada persoalan mengenai penilaian tanah, bangunan, struktur, binaan dan loji dalam konteks penilaian stesen jana kuasa sebelum saya nak pergi ke penilaian loji dan jentera. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan nak tanya, saya akan teruskan proses berikutnya ialah penilaian Okey, seterusnya kita akan tengok penilaian aset yang kedua, iaitu tangible asset, movable asset. Yang tadi tangible asset immovable yang tak boleh alih. Sekarang ni adalah penilaian aset aset tetap boleh alih, mudah alih, iaitu penilaian loji dan jentera. Okey, penilaian loji dan jentera ni maksudnya kita akan menilai struktur loji dan juga jentera yang tersimpan, yang terletak di dalam loji tersebut. Dalam penilaian loji dan jentera, kita akan menggunakan takrifan yang diberikan di bawah MVS 2019. Apa yang dikatakan sebagai plant, machinery and equipment and assembly of items related by their proximity, interconnection and or integration that perform a function exclusively. It may be broadly divided into the following: plant, assets that are combined with other, and that may include items that form part of industrial infrastructure, utility, building services, installation, specialized building and machinery, and equipment forming a dedicated assemblage. Maksud di sini bila dia katakan plant, yang saya katakan tadi ialah struktur binaan. Struktur binaan ni maksudnya dia akan dibina dengan menggunakan bata, simen, konkrit, bumbung, semua ada lah. Tetapi dia ada punya tata cara prosedur pembinaan yang telah ditetapkan yang telah direka bentuk ataupun yang telah digariskan oleh jurutera awam, mekanikal dan elektrikal. Kemudian yang kedua ialah machinery ataupun jentera. Jentera ni adalah suatu peralatan yang dijana dengan kuasa. Sama ada machinery itu bersifat mesin secara individu ataupun
satu kombinasi satu atau lebih dua atau lebih kombinasi mesin yang mempunyai hubung kait antara satu mesin dengan mesin yang lain. Dia lebih merujuk pada alatan yang digerakkan dengan jentera, alatan yang digerakkan oleh elektrik ataupun alatan yang mempunyai komponen-komponen elektronik. Okey. Alatan machinery ni biasa merujuk kepada aparatus ataupun aset yang main asset yang menjadi production factor utama di dalam penghasilan sesuatu produk. Dalam konteks stesen jana kuasa elektrik ni, machinery yang saya katakan tadi, seperti mana yang saya katakan pagi tadi, dalam stesen jana kuasa dia ada boiler, dia ada turbine, dan dia ada generator, kemudian dia ada kita ada juga transformer. Jadi ada 1, 2, 3, 4 itu adalah machinery utama mengikut chamber by chamber. Maksudnya chamber A untuk penghasilan buat panas, chamber 2 untuk menggerakkan turbin, chamber yang ketiga untuk menghasilkan tenaga elektrik melalui dinamo yang digerakkan oleh turbin, dan yang terakhir sekali ialah transformer, iaitu proses penghantaran tenaga elektrik yang dijana dengan menggunakan grid kebangsaan. Di mana transformer ni macam saya katakan tadi, fungsinya adalah untuk menaikkan arus di stesen jana kuasa untuk dihantar ke pencawang-pencawang sebelum ianya diturunkan arus oleh transformer bagi setiap pencawang-pencawang tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah equipment. Equipment ni ialah perkakasan kelengkapan yang memudahkan pemprosesan antara mesin pertama dengan mesin kedua. Dia lebih kepada jalur penghantaran. Jalur penghantaran untuk memastikan bahan mentah dihasilkan daripada satu chamber kepada satu chamber yang lain. Okey. Dalam kita nak menaksir ataupun kita nak menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas logi dan jentera, masih lagi kita menggunakan 3 kaedah penilaian dan atau juga 3 pendekatan penilaian, iaitu kaedah pendekatan perbandingan, pendekatan kos dan pendekatan pelaburan. Cuma dalam konteks modul ni saya tak terangkan penilaian dengan menggunakan kaedah profit kerana saya ada tekangan atau kekurangan data berkaitan dengan penilaian logi dan jentera menggunakan kaedah keuntungan. Tapi sebenarnya apa yang saya betul di sini, selain daripada 3 kaedah ni, kaedah keuntungan ataupun kaedah akaun boleh digunakan di dalam proses untuk penilaian logi dan jentera. Okey, kita tengok contoh penilaian yang pertama, kaedah perbandingan. Okey, dalam kaedah perbandingan sama seperti konsep kita nak kita menilai tahan dan bangunan. Kaedah perbandingan ni ialah kita menjadikan transaksi mesin-mesin yang dijual secara terpakai di dalam pasaran, yang mana harga tersebut kita akan adaptasikan di dalam proses penilaian dengan menggunakan kaedah perbandingan. Dalam konsep kaedah perbandingan dia menggunakan konsep penggantian. Okey, maksudnya kita ada perbandingan mesin B, mesin C. Kita akan buat analisa perbandingan merangkumi pelarasan masa dengan pelarasan lain, dan kita akan pilih perbandingan yang terbaik untuk digunakan di dalam proses penilaian mesin subjek. Okey. Dalam konteks penilaian logi dan jentera, apa yang kita perlu tahu ialah bukti jual beli ataupun harga tawaran logi dan jentera yang serupa yang akan dianalisis dan dilaraskan dengan mengambil kira faktor-faktor pelarasan seperti perbezaan faktor pengeluar, kualiti, aksesori, model, kapasiti, saiz, umur dan sebagainya. Okey. Sama, cuma yang beza kaedah perbandingan tanah dengan kaedah perbandingan plant machinery ni, kita tak ukurlah mesin tu satu persatu. Cuma kita akan cari mesin yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan subjek mesin. Okey, contohnya kita tengok apa yang perlu ditimbangkan di dalam penilaian dengan menggunakan kaedah perbandingan. Pertama sekali ialah punca dan fakta data telah disiasatkan
telah disiasat dan disahkan betul, ketepatan pengiraan, harga tawaran dan perbandingan yang terbaik. Okey, contoh kita nak menilai mesin ataupun jentera dengan menggunakan perbandingan. Contoh katakan kita ada tiga perbandingan, lokasinya berbeza, iaitu Pintau, Hulu Perak dan Batang Padang. Kemudian kita dapatkan dia punya pengeluar, negara asal, keadaan masa beli, keadaan semasa, kapasiti, volume, jangka hayat ekonomi, tarikh urus niaga ataupun jualan, tarikh dibuat dan tarikh terakhir diperbaiki sekali tempat perosakan. Dan last sekali ialah harga yang diurus niaga. Jadi kita tengok contoh penilaian. Okey. Analisa China, Jerman dengan Sri Lanka. Daripada sini kita dah boleh agak dah. Barang Jerman terbaik dah. Dan kita tengok barangan yang mesin yang kita nak nilai ni berasal dari UK. Mana UK dengan Jerman ni dia dalam kontinental yang sama, dalam wilayah ataupun benua yang sama. Jadi apabila kita buat analisa ni, okey, pertama sekali kita akan buat pelarasan faktor masa macam biasa. Katakan kita gunakan faktor masa 5% dan kita akan dapat harga urus niaga yang telah dilaraskan daripada 490 kita dapat 495. Kemudian kita akan buat pelarasan faktor-faktor lain. Okey, macam contoh lokasi, ketika ni duduk dalam lokasi yang sama, iaitu negeri yang sama Perak. Cuma manufacturer, kita tengok HTS lawan dengan Bosch. Bosch dah memang terkenal lah. Maknanya Bosch adalah superior berbanding dengan HTS. Kemudian negara asal, barang Cina memang kita ada perasaan sanksi sikit, okey, berbanding dengan barang-barang kontinental. Dan apabila kita buat pelarasan dan kita akan dapat dia punya harga yang telah dilaraskan, kemudian berdasarkan kepada kita tengok yang boiler Sri Lanka ni yang dapat 0%, tetapi sebenarnya kalau kita tengok Sri Lanka ni dengan kita tengok yang Jerman ni yang paling dekat dengan UK, kita akan pilih mesin yang dibuat di Jerman. Jadi kita akan ambil choose the best comparable, maknanya automatik nilai pasaran untuk mesin tersebut kita akan menggunakan RM529,200. Mana kita tak perlu kira dia punya dimensi, kita tu ambil direct harga ini dipanggil sebagai direct comparison. Kemudian kaedah kos dalam konteks penilaian logi dan jentera sebenarnya dia tidak lari daripada pendekatan kaedah kos bagaimana kita taksir tanah bangunan. Cuma dalam konteks jentera, penggunaan kaedah kos, kita hanya ambil harga belian, bukan kos untuk menghasilkan jentera tersebut. Tak, kita akan ambil harga jualan jentera tersebut. Jadi dalam konteks penilaian menggunakan kaedah kos, dia ada dua contoh pengiraan yang akan saya tunjuk. Pertama sekali ialah harga barang baru, yang kedua harga barang semasa. Okey. Dalam pendekatan kaedah kos ni ada dua komponen kos utama yang kita akan gunakan, iaitu kos pergantian baru ataupun RCN dengan kos pergantian tersusut nilai. Kos baru tolak dengan susut nilai, kita akan dapat DPT ataupun Depreciate Current Replacement Cost ataupun DCRC. Okey, kita ambil satu contoh. Ini kaedah yang pertama ialah kos sebuah jentera yang kita beli baru. Okey, yang kita beli baru, contohnya nama jentera ni adalah turbin gas. Okey, pengeluaran Kawasaki Heavy Industries. Okey, dia punya model GPP 15, negara asal Jepun, harga USD 300,000, tahun belian 2015, hayat ekonomi 30 tahun. Maksudnya ini adalah harga yang kita beli. Kemudian harga ni kita akan convert. Kita tengok berapakah kadar tukaran semasa ringgit Malaysia dengan US dollar. RM4.17 ini adalah kadar tukaran pada 28 Oktober 2020. Jadi apabila kita convert nilai, kita tukar nilai yang USD ni kepada ringgit Malaysia, kita akan dapat harga 1.251 juta. Jadi dengan harga 1.251 juta ni, okey, kita akan tambah dengan kos-kos lain. Itu kos pengangkutan, insurans, duty import, pemasangan dan pertolongan. Kita akan dapat total 20% yang dipanggil sebagai efficiency cost. Kita akan dapat kos pergantian baru 1.5 juta.
Kemudian kita nak tentukan nilai sekarang, kita akan ambil nilai penggantian baru, tolak dengan susut nilai. Mana datang 17%, 2015 campur 30, kemudian tolak dengan 2020. Kita akan dapat 25 tahun. 25 bahagi dengan 30, mana kita 5 tahun bagi dengan 30, kita akan dapat 17%. Pada 17%, harga yang tersusun nilai adalah 1.25 juta. Ini adalah harga mesin baru. Tetapi saya pernah tengok satu laporan nilaian yang disediakan oleh firma swasta. Kebanyakan mereka menggunakan pendekatan yang kelima. Maknanya dia tengok harga mesin tu masa dibeli, okey. Kemudian dia akan buat pelarasan dengan menggunakan kadar inflasi untuk menentukan berapakah nilai 1.5 juta ni pada tahun 2020. Maknanya kita akan dapat rupanya harga sekarang adalah 2.3 juta. Kemudian 2.3 juta kita akan tolak dengan susut nilai sebanyak 50% dan harga sekarang adalah 1.169 juta. Ini adalah kaedah yang paling banyak digunakan oleh nilai di dalam menjalankan penilaian uji dan jarang kita menggunakan pendekatan harga baru, sebab harga baru ni agak terbatas sebab ada setengah laman web kalau katakan kita tengok dia nak jual peralatan jentera ni, dia akan iklan pada website tapi dia tak letak harga. Dia minta kita emailkan untuk dapatkan dia punya maklumat mengenai harga jentera tersebut. Jadi apabila menyebabkan banyak sangat jentera, kita tak sempat nak cek satu persatu. Jadi cara terbaik kita dapatkan inventory dan pada inventory itu ada harga belian jentera tersebut dan kita akan laraskan dengan menggunakan kadar inflasi. Okey. Bukan di dalam kaedah kos ni dia tak akan lari daripada penentuan ataupun pengiraan susut nilai. Jadi apa yang saya tunjuk ni adalah susut nilai yang paling luas yang digunakan secara meluas dalam kalangan penilai, iaitu kaedah garis lurus ataupun straight line. Dalam kaedah straight line ni, kaedahnya mudah saja, 100% tolak A bagi dengan JHE. JHE ni adalah jangka hayat ekonomi. Maknanya 100% tolak 10%, 10% ni merujuk kepada nilai scrap, nilai mesin selepas tamat dia punya ni hayat ekonomi dia. Jadi kita akan dapat 90% bagi dengan 10 tahun, maknanya setiap tahun kadar susut nilai dia adalah 9%. Kalau katakan mesin tersebut umur 5 tahun, maknanya kadar susut nilai dia adalah 45%. Okey. Jadi baki hayat dia dah tinggal 55%. Jadi nilai semasa bagi mesin tersebut adalah 55% daripada harga pasaran ataupun harga jentera baru. Manakala jadual di bawah ni adalah jadual menunjukkan berapakah nilai tersusut nilai dan biasanya jadual ni digunakan di dalam perakaunan. Kemudian pendekatan yang kedua ialah diminishing balance. Diminishing balance ni sama juga di mana kita akan menggunakan pendekatan satu tolak dengan nilai scrap bagi dengan kos baru, kuasa 1 bahagi dengan jangka hayat mesin. Kemudian kita akan kira, kita akan dapat kadar susut nilai ni berbeza-beza dari tahun ke tahun, di mana pada akhir sekali kita akan dapat nilai jentera tersebut adalah RM1,000. Jadi kalau katakan kita nak tahu nilai mesin tersebut pada tahun kelima, mana kita akan tengok RM10,000 tolak tinggal RM6,800, maknanya nilai semasa jentera tersebut adalah RM3,200. Sebenarnya jadual ni lebih banyak membantu kita untuk menentukan nilai mesin. Kemudian ada beberapa teknik lagi, resistance table, declining balance, sum year of digit dengan unit of activity. Satu lagi declining balance, nama lain dia adalah reducing balance. Kaedah ni paling sesuai digunakan untuk mengira susut nilai peralatan yang berasaskan jentera, elektronik, dan juga elektrik. Declining balance ni dia menggunakan pendekatan nilai KPB, kos pergantian baru, tolak dengan susut nilai. Susut nilai menggunakan formula 1 tolak I kuasa N. N ni merujuk pada hayat mesin tersebut. Dan kaedah yang terakhir sekali yang kita boleh gunakan di dalam menentukan nilai jentera adalah dengan menggunakan kaedah pelaburan dan aliran tunai terdiskaun.
Kita tengok kaedah pelaburan. Kaedah pelaburan contohnya, satu ni harga belian dia adalah RM250,000. Dianggarkan bahawa pendapatan kasar ataupun sewa kasar bagi mesin tersebut adalah 10%, banyak RM25,000 setahun, dan dia punya jangkaan nilai salvage ataupun nilai scrap adalah 10% daripada harga jualan, iaitu RM25,000. Kemudian jangka hayat dia 30 tahun, tahun buatan 2015, tarikh penilaian 2020, jangka hayat baki hayat dia adalah 25 tahun dan kadar hasil adalah 400 tahun. Jadi proses penilaian dia, sama sekali kita akan menggunakan pendekatan remaining lifetime, iaitu gross income RM25,000 tolak dengan outgoing, iaitu repair and maintenance, management, lesson and tax, insurance, mana kita akan dapat total outgoing 18%, mana kita akan dapat net income RM20,500 kali dengan ATV untuk 25 tahun at 4%. Cuma AS yang ni saya lupa nak buang, ada sebab dalam konteks akademik kami kena terangkan mengenai annual sinking fund dengan tax, tapi dari segi praktis kita dah tak gunakan ATB bunyi kadar. Kemudian kita akan dapat nilai pada masa dalam baki hayat dia, lebih kurang dalam 25 tahun. Kemudian kita akan tengok, kita akan tentukan nilai revert to scrap value. Jadi scrap value ni kita akan ambil nilai scrap RM25,000 kali dengan present value untuk 25 tahun at 4%. Dan kita akan dapat nilai mesin sebanyak RM268,000. Okey. Ini adalah kaedah konvensional, kaedah pelaburan konvensional. Kita ada satu lagi kaedah yang dikenali sebagai kaedah aliran tunai terdiskaun. Sama seperti kaedah pelaburan, cuma yang membezakan kaedah aliran tunai terdiskaun dengan kaedah pelaburan ialah kita akan bina sebuah jadual yang dikenali sebagai yang akan menunjukkan unjuran pendapatan kasar dan juga kos penyelenggaraan jentera. Maksudnya dalam tempoh 5 tahun. 5 tahun. Okey. Makna di sini ialah ini bukan 5 tahun, 5 period, 5, 10, 15, 20, 25. Kemudian kita akan dapat discounted, discounted income ataupun net present value sebanyak RM267,000 dan kita akan sambung dengan pengiraan dengan menggunakan pendekatan pelaburan, iaitu net present value campur dengan revert to scrap value, dan kita akan dapat nilai pasaran jentera tersebut adalah RM277,000. Jadi kalau kita tengok terdapat perbezaan lebih kurang RM9,000 antara kita menggunakan kaedah pelaburan dan juga kaedah aliran tunai terdiskaun. Kenapa perbezaan ini berlaku? Disebabkan oleh aliran tunai terdiskaun dia akan projected period by period. Dia akan projected period by period. Dan kita akan dapat lihat macam mana flow pendapatan dan perbelanjaan bagi jentera tersebut mengikut block by block. Okey? Okey, itu saja mengenai pendekatan penilaian. Ada soalan boleh kemukakan pada saya untuk saya cuba jawab. Ini bagi penilaian tanah dan bangunan, loji dan jentera. Okey, sebelum saya nak buka soalan ni, saya akan buat rumusan mengenai penilaian stesen jana kuasa elektrik. Okey, dalam penilaian stesen jana kuasa elektrik kita ada kita akan ada dua perspektif penilaian. Pertama sekali ialah tanah dan bangunan, yang kedua loji dan jentera. Ada keadaan kita akan tentukan tanah dan bangunan bergantung pada tujuan penilaian. Kalau katakan kadaran, kita akan tentukan nilai tanah dan nilai bangunan. Kalau kita nak tentukan nilai kepentingan operator, katakan tanah orang lain, stesen jana kuasa milik katakan IPP yang lain. Maknanya dia akan ada dua penilaian yang berbeza. Satu penilaian modal, loji dan jentera. Dan sekiranya tanah, bangunan, loji dan jentera adalah dimiliki oleh orang yang sama, operator yang sama, maknanya kita akan gabungkan kedua-duanya sekali dan dikenali sebagai penilaian tanah, bangunan, loji dan jentera. Okey? Jadi tujuan penilaian sama ada tanah dan bangunan atau juga loji dan jentera bergantung kepada tujuan penilaian. Kalau untuk masuk nilai modal, untuk masuk insurans, untuk masuk financial statement dan sebagainya, kita akan nilai semua sekali kecuali tanah untuk masuk insurans. Okey, itu saja. Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Saya buka soalan pada semua.
Soalan boleh tanya? Soalan boleh tanya? Kadang-kadang penilaian ni. Soalan boleh tanya? Okey, proses untuk ada satu soalan mengenai chamber okey. Ada dua soalan saya cuba jawab yang chamber tadi okey, dalam stesen jana kuasa ni sebenarnya chamber ni saya tak tahulah nama yang lebih spesifik. Chamber ni merujuk pada prosedur daripada satu operasi kepada satu operasi. Contohnya dalam konteks stesen jana kuasa elektrik ni bergantung kepada jenis stesen tersebut. Sama ada stesen yang dijana dengan menggunakan air atau menggunakan gas ataupun menggunakan arang batu. Okey, sekiranya stesen jana kuasa tersebut powered dan dikuasakan dengan menggunakan aliran air, maka chamber ataupun dia punya operasi dia akan bermula dengan turbin yang akan turbin adalah satu part yang digerakkan oleh aliran air dan turbin tersebut akan menggerakkan dinamo di dalam generator di dalam chamber yang kedua. Kemudian hasil tenaga mekanikal yang ditukar menjadi tenaga elektrik akan digerakkan, akan dipindahkan kepada transformer. Maksudnya dalam konteks stesen hidroelektrik, chamber yang pertama adalah turbin yang digerakkan oleh air. Yang kedua, chamber yang kedua adalah generator yang menjana kuasa elektrik menggunakan dinamo yang digerakkan oleh turbin. Kemudian tenaga elektrik yang dihasilkan daripada dinamo tersebut akan digerakkan ke transformer, merupakan satu lagi chamber sebelum ia dinaikkan arus dan dihantar dengan menggunakan talian penghantaran ataupun grid kebangsaan. Itu kalau hidroelektrik. Tetapi sekiranya stesen jana kuasa tersebut, turbin tersebut digerakkan dengan menggunakan wap panas ataupun menggunakan haba, maka dia ada satu lagi chamber yang dikenali sebagai boiler. Boiler ni berfungsi untuk memanaskan air yang disalurkan ke dalam boiler. Air itu dipanaskan menggunakan gas, gas asli, menggunakan arang batu ataupun menggunakan geothermal. Air panas yang dihasilkan di dalam boiler tersebut akan menjadi wap, dan wap tersebut akan menggerakkan turbin akan jadi chamber yang kedua. Kemudian daripada turbin tersebut dia akan menggerakkan dinamo di dalam generator untuk menghasilkan tenaga elektrik, chamber yang ketiga. Kemudian hasil tenaga elektrik yang dijana di dalam generator tersebut akan dipindahkan kepada transformer untuk dihantar menggunakan grid kebangsaan. Manakala transformer itu adalah chamber yang keempat. Okey, jadi bilangan chamber ni bergantung kepada jenis stesen jana kuasa tersebut. Jadi saya rasa saya dah jawab jawapan daripada Puan Raihan. Okey, kepada Cik Hamid, Tuan Hamid. Okey, bagi kaedah keuntungan harga per kilowatt yang ambil adalah kadar yang sedang berkuasa semasa atau mengikut aras nilaian yang sedang berkuasa di majlis. Okey, harga per kilowatt ni sebenarnya saya rujuk pada harga elektrik yang dijual oleh pengguna domestik kepada TMB. Maksudnya TMB dia menggalakkan pemilik rumah yang mempunyai sistem solar di mana cas elektrik ataupun arus elektrik yang diperoleh melalui sistem solar tersebut dijualkan kepada TMB tak saya sekitar tahun 2015-16 dengan harga RM1.20 ke RM1.50 per kilowatt jam. Kita kena ingat solar malam tak ada solar hanya siang saja yang ada solar.
Jadi kalau nak kata ikut aras nilaian yang sedang berkuasa di majlis, kita kena tengok kalau katakan kita nak menggunakan kaedah akaun, mana kita akan merujuk kepada aras nilaian tone of the list semasa pihak berkuasa tempatan. Kalau dia guna tahun 2020, mana kita akan gunakan kadar 2000 sebelum tahun sebelum tahun 2020. Tetapi sekiranya aras nilaian yang kita gunakan pada tahun 1986, maka charge tersebut akan merujuk pada harga sebelum tahun 1986. Jadi saya rasa saya dah jawab soalan daripada Tuan Hamid. Maknanya harga tu bukannya ikut harga semasa. Kalau katakan majlis nak kira dengan menggunakan kaedah akaun tau. Harga kilowatt tu adalah merujuk kepada harga pada tarikh aras nilaian. Okey? Soalan? Okey, kalau contoh jika aras nilaian contoh 1950, jika logi dibina sebelum aras atau logi selepas aras, bagaimana kita nak apply isu aras nilaian? Okey, benda ni agak susah nak diterangkan sebab melainkan kita dapat rekod daripada DMB. Berapakah harga harga arus elektrik per kilowatt jam pada tahun sebelum tahun 80. Benda ni saya susah. Jadi kalau katakan kita tak dapat dia punya maklumat, sebab kalau katakan melibatkan aras nilaian yang lama ni, mana kita tak ada option, kita terpaksa menggunakan kaedah kos. Okay? Jadi yang sebelum tahun 1980 ni, melainkan kalau kita dapat rekod TMB, sebab kita kena ingat TMB diswastakan pada tahun 1990. Sebelum tahun 1990, dia dikenali sebagai lembaga elektrik negara dan mungkin rata-rata yang 40 tahun dulu sama ada disimpan ataupun musnah, wallahu alam. Jadi kalau katakan logi tersebut dibina selepas sebelum aras nilaian, mana kaedah kos yang terbaik sekali. Jadi kan sebenarnya sini saya ada satu pandangan. Tak tahulah kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan boleh terima. Isu sekarang ni ialah kita nak menentukan nilai nilai pasaran ataupun nilai tahunan bagi suatu pegangan, terutama sekali yang melibatkan jangka masa yang lama. Cuma apa yang saya boleh katakan di sini ialah sekiranya kita tak ada data, bagi saya kalau ini pada pandangan saya sekiranya kita tak dapat data terutama sekali bagi aras nilaian sebelum tahun 1980, kita boleh menggunakan pendekatan finance. Pendekatan finance ni kita akan mengaplikasikan penggunaan present value of RM1 ataupun nilai kini dengan future value of RM1 nilai jumlah RM1. Jadi kalau katakan kita nak patah ke belakang ataupun kita sebut sebagai retro valuation, sekiranya kita tak dapat data, kita menggunakan pendekatan present value. Okay, present value, kalau katakan tahun 80, mana kita akan menggunakan nilai kini untuk 40 tahun kadar inflasi secara purata. Bakal ikutnya kadar inflasi berbeza dari tahun ke tahun. Tapi dalam kes ni, kita gunakan secara purata antara 2 ke 4%. Sebab kita dalam tahun 80 ke tahun 2020 ni ekonomi kita boleh dikatakan ada mengalami 3 kali recession, iaitu pada tahun 84, 85, 97 dan juga tahun 2006. Jadi kita akan ambil purata kadar inflasi kita antara 2 hingga 4% untuk menentukan nilai tahunan ke belakang. Okay, saya dah jawab soalan Tuan Hamid. Ada soalan lagi boleh tanya?
Okay, ada soalan lagi boleh tanya? Boleh kemukakan kepada saya. InsyaAllah saya cuba jawab. Ada soalan? Boleh kemukakan, insyaAllah mana yang boleh saya jawab, saya jawab. Cuma sekarang ni, apa yang saya katakan, kaedah penilaian sama ada tanah dan bangunan dan juga atau apa ni loji dan jentera, dia menggunakan dua kaedah utama, iaitu kaedah kos dan kaedah keuntungan. Sebenarnya dalam komponen kaedah keuntungan ni, kaedah keuntungan sebenarnya dia mengguna juga apa ni unsur-unsur yang terdapat di dalam kaedah laporan. Sebab kalau kita tengok lepas kita dapat sewa kasar tu, maknanya the following punya calculation tu menggunakan pendekatan pelaburan. Ada soalan lagi boleh kemuka, insyaAllah. Soalan boleh tanya? Soalan boleh tanya? Kalau tak ada soalan, saya akan serahkan kepada pihak urus dia. Okey, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih diucapkan pada Prof. Rol. Diharapkan ilmu yang diterima bermanfaat untuk peserta. Terima kasih juga pada pihak urus dia dia apa ni di atas apa ni kepercayaan diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa ni ceramah mengenai penilaian stesen jana kuasa. Walaupun ada keterbatasan ilmu, mungkin ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Ada kesilapan fakta, dan kalau silap fakta tu betulkan saya, insyaAllah. Itu saja. Okey, Cik, saya bagi wakil LPPKT nak ucapkan terima kasih sekali lagi dekat Cik kerana sudi meluangkan masa untuk kursus hari ini. Untuk para peserta, untuk mendapatkan CJ khusus, boleh cek di akaun SLB masing-masing. Saya dah masukkan nama setiap soalan. Ada masalah boleh call nombor yang saya dah sertakan tadi. Saya rasa kalau tak ada soalan, kursus kita berakhir pada petang ini. Terima kasih kepada terlebih dahulu kepada penceramah kita dan juga para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.